Jabatan Telekom Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1946. Pada 12 Oktober 1984, Jabatan Telekom Malaysia ini telah diswastakan dan dikenali sebagai Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Telekom Malaysia Berhad merupakan syarikat telekomunikasi Malaysia yang paling utama dan merupakan ketiga terbesar di dunia. TM memonopoli penyediaan rangkaian telefon talian darat serta mempunyai penghargaan yang kukuh dalam pasaran komunikasi telefon mudah alih Celcom Berhad dan telah menggabungkannya dengan perkhidmatan mudah alih sendiri iaitu TM Touch. TM juga telah memiliki anak syarikat yang menawarkan perkhidmatan internet yang menawarkan perhubungan jalur nipis dan jalur lebar. Perhubungan jalur lebar ini adalah melalui DSL di bawah jenama TM Net Streaming dan Unify. Visi TM ialah memperkasakan Malaysia digital dan menjadikan kehidupan dan perniagaan lebih mudah untuk Malaysia yang lebih baik, atau to make life and business easier for a better Malaysia. Misi TM adalah mewujudkan Malaysia digital melalui 3 aspek utama. Yang pertama, memberi pelanggan pengalaman komunikasi dengan gaya hidup konvergen atau satu tujuan. Yang kedua, memberi perniagaan berkolaborasi dan bekerjasama memberi sokongan dalam penyelesaian bersepadu. Dan yang ketiga, misi TM kepada negara dengan menyokong pembangunan sosio-ekonomi melalui pendidikan, inovasi dan inisiatif sosial yang lain. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh TM ialah yang pertama, data servis, kedua, perkhidmatan backhaul, perkhidmatan suara, perkhidmatan akses, perkhidmatan infrastruktur, dan yang terakhir, adjacent business atau perniagaan bersebelahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fikri Nur Wijaya bin Endro Widoyoko, nombor metrik 290585 akan meneruskan pembentangan dari rakan saya, Mardiah. Saya akan membincangkan mengenai pesaing-pesaing utama syarikat dan trend atau isu utama syarikat Telekom Malaysia. Yang pertama, mengenai pesaing-pesaing utama syarikat Telekom Malaysia iaitu Celcom Axiata Berhad. Syarikat Telekom Malaysia tidak terlalu mempunyai saingan yang banyak, malah boleh dikatakan memonopoli jaringan jalur lebar talian tetap di Malaysia. Salah satu pesaing utama TM ialah Celcom Axiata Berhad yang mana telah pun diambil alih oleh syarikat TM sendiri dan menggabungkan dengan perkhidmatan mudah alihnya sendiri iaitu TM Touch. Celcom Axiata yang mulanya sebagai pesaing lalu bekerjasama untuk kebaikan kedua-dua syarikat untuk menghadapi pesaing-pesaing baru yang terlibat dalam sektor komunikasi ini. CEO Celcom Axiata, Michael Kuhner, menyatakan perkara ini perlu dikekalkan dan dia yakin banyak sinergi baru akan terhasil dari kerjasama ini. Contoh pesaing yang lain bagi TM ialah Maxis Communication Berhad. Mereka saling bersaing dalam menyediakan perkhidmatan yang terbaik, contohnya jaringan internet yang terpantas dan harga yang berpatutan. Persaingan adalah suatu perkara yang baik kerana wujudnya persaingan penambahbaikan akan lebih giat dijalankan, sekaligus kebaikannya pelanggan akan dapat lebih banyak pilihan berdasarkan kemampuan mereka. Selain itu, Astro, Time.com Berhad, TG International Incorporation dan Freesat Limited juga adalah antara pesaing bagi syarikat Telekom Malaysia. Persaingan yang bakal muncul dan mencabar TM ialah projek gentian optik dan kesaling hubungan negara NFCP. Projek ini akan memberi persaingan baharu dalam segmen jalur lebar tetap di Malaysia. Projek ini juga mendapat peruntukan daripada kerajaan berjumlah 1 bilion ringgit. Ini mampu menggugat Telekom Malaysia sebagai syarikat yang memonopoli bidang komunikasi. Persaingan ini bukanlah suatu penghalang, malah dapat membantu perkembangan syarikat TM untuk lebih maju dan berusaha mengekalkan TM sebagai syarikat utama dalam bidang ini. Setakat ini, TM masih dikatakan memonopoli jaringan jalur lebar talian tetap di Malaysia.
Trend dan isu utama syarikat TM. Trend dan isu utama syarikat TM biasanya bergantung kepada isu semasa yang berlaku di Malaysia itu sendiri. Perkara-perkara ini biasanya boleh mendorong kepada sesuatu perkara yang baik atau sebaliknya. Isu seperti ini perlu diambil berat oleh TM kerana juga membantu membentuk imej terhadap syarikat atas tindakan yang diambil mengenai isu yang berlaku. Dunia yang mencapai kemajuan teknologi yang amat pesat dan rangkaian internet yang pantas adalah keutamaan bagi semua pesaing-pesaing TM. Rangkaian 5G telah banyak digunakan di negara-negara maju. TM perlu mengambil peluang ini untuk menjadi syarikat pertama yang menguasai bidang ini di Malaysia. Tan Sri Anwar Musa menyatakan hanya 2 syarikat telekomunikasi iaitu Telekom Malaysia Berhad dan YTL Communication Sendirian Berhad telah menandatangani perjanjian perkhidmatan dengan Digital Nasional Berhad untuk pelaksanaan perangkaian 5G negara. TM juga tidak lari dari isu dan masalah yang dialami oleh pelanggan seperti kelajuan internet yang tidak memuaskan dan sehingga memaksa menaik taraf pelan internet untuk menambah kelajuan internet. Selain itu, TM juga dikatakan telah membuat iklan dan promosi yang tidak memuaskan hati pelanggan kerana kelajuan internet tidak seperti yang dijanjikan. TM juga telah diberi surat amaran akhir serta digesa membetulkan semua bahan promosi dan iklan yang telah diwujudkan. Perkara ini walaupun boleh memberi reputasi kurang baik kepada TM tetapi isu ini telah diselesaikan oleh TM. Sudah tentu perkara ini tidak disengajakan ataupun tujuan untuk memperolehi publicity. Ianya berkemungkinan atas masalah teknikal berhubung dengan kelajuan internet. Akhir sekali, pada suku pertama tahun ini, TM telah mencatatkan hasil sebanyak RM2.89 bilion iaitu meningkat sebanyak 2.9% daripada RM2.81 bilion pada tempoh yang sama tahun kewangan 2021 kerana dipacu oleh permintaan perkhidmatan suara, internet dan multimedia yang lebih tinggi. Walaupun dengan banyak persaingan yang sengit dan pembentukan syarikat-syarikat telekomunikasi besar yang baru, TM tetap mencatat keuntungan yang lebih dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kemampuan TM dalam menangani isu-isu semasa dan sentiasa mengadaptasi akan perubahan yang berlaku kerana perkara ini penting bagi kesinambungan syarikat Telekom Malaysia. Penilaian dari segi kekuatan, kelemahan dan peluang dan juga ancaman syarikat. Kekuatan Telekom Malaysia. Telekom Malaysia merupakan sebuah organisasi komunikasi government listed company GLC yang ditadbir urus untuk kepentingan nasional dan beroperasi dengan dedikasi yang telus, integriti dan tanggungjawab untuk memberi kepercayaan dan keyakinan kepada rakan korporat, pelanggan dan pihak berkepentingan. Komitmen yang jitu dengan mengamalkan kepimpinan dan integriti yang tinggi dapat dilihat menggunakan model tadbir urus korporat TM berdasarkan pelbagai piawaian, tempatan dan antarabangsa yang telah ditetapkan bagi memastikan proses keputusan dan kebertanggungjawab yang efisien. TM telah menggunakan pendekatan kelestarian berdasarkan pasaran semasa dengan pendekatan keputusan kawasalia, pelaburan berinstitusi, penjenamaan korporat, pemantauan risiko panjang dan kesetiaan pelanggan. Oleh itu, TM kini telah meluaskan perspektif kelestarian terhadap tanggungjawab sosial dan budaya korporat melalui operasi teras syarikat supaya kelestarian ini dapat diperluaskan untuk memenuhi tanggungjawab sosial dan budaya korporat melalui operasi teras syarikat supaya untuk jangka panjang syarikat dioptimumkan. Kelemahan yang didapati oleh TM adalah semasa penularan pandemik COVID-19 yang telah memberi kesan kepada masyarakat seluruh dunia dalam perniagaan dan syarikat korporat tidak terkecuali juga kepada TM yang melalui detik sukar untuk menangani krisis di mana
pengurusan memberi peringatan yang penting kepada semua warga TM untuk bersama-sama menangani krisis dengan mewujudkan pasukan tindak balas krisis COVID-19. Pasukan tindak balas krisis COVID-19 TM telah mengaktifkan pasukan pengurusan krisis komunikasi untuk memantau dan menyokong operasi harian TM secara aktif bagi memastikan keseimbangan perniagaan dan sokongan. Peluang yang diperoleh oleh TM di mana TM telah membangunkan peluang baru dalam sistem pendigitalisan iaitu internet, jalur lebar, data rangkaian mudah alih, perkhidmatan Wi-Fi dan pembangunan kandungan dengan keutuhan jangkauan dan kebolehpercayaan aset fizikal yang memberi perbezaan TM dengan pesaing jalur lebar yang lain. Infrastruktur TM seperti rangkaian gentian dan tembaga yang meluas, kabel dasar laut, rangkaian protokol internet IP jenis baru, sistem evolusi jangka panjang LTE adalah aset utama yang membolehkan penjualan produk TM berkualitas tinggi dengan memberi perkhidmatan di tahap yang tertinggi. Di samping itu, peralatan IP, perisian aplikasi dan rangkaian jualan TM Point terus memastikan perkhidmatan yang terbaik dan akses berterusan kepada pengguna untuk jangka panjang. TM kekal komited untuk meneruskan perluasan rangkaian dalam mewujudkan infrastruktur digital melalui jaringan perhubungan terluas dan rangkaian yang dibutuhkan untuk nilai tambah baru. Rangkaian global yang meluas melalui infrastruktur dan peningkatan cepat jalur lebar memainkan peranan TM melaksanakan memacu projek pembangunan berkeutamaan tinggi, di mana ia mempunyai kaitan kepada negara dan nasional untuk memberi peluang lebih banyak perniagaan dan peluang pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia melalui sistem rangkaian TM. Dengan kapasiti yang mencukupi bagi rangkaian jalur lebar yang tidak taraf untuk keperluan industri telekomunikasi bagi memastikan sambungan yang lancar untuk memenuhi peningkatan penggunaan data dan keperluan jalur lebar oleh pengguna. Ancaman oleh TM adalah melalui pendekatan kelestarian sosial dan ekonomi TM untuk jangka panjang dengan merembingkan risiko ekonomi bagi memastikan kesinambungan perniagaan dan mempertingkatkan kejayaan untuk mengimbangi tanggungjawab moral, sosial dan alam sekitar dengan mengekalkan kepercayaan pihak berkepentingan pelanggan dan pengguna. Hala 7 TM dengan memperkukuhkan tadbir urus dan melangkah maju dengan kelestarian sebagai sebuah organisasi dengan kepentingan nasional yang menjadi sesuatu yang penting untuk TM beroperasi dengan integriti, ketulusan, tanggungjawab yang tinggi dengan menyuntik keyakinan untuk memberikan hasil dan mengamalkan tahap kepimpinan yang mempunyai integriti yang tinggi dengan tadbir urus korporat TM. Model tadbir urus TM adalah berdasarkan pelbagai piawaian tempatan dan antarabangsa bagi memastikan proses membuat keputusan dan bertanggungjawab yang efisien. TM melangkah ke hadapan bagi memberi maklum balas untuk memenuhi keperluan pelanggan dengan cara sentiasa mengambil kira pandangan pelanggan. Cabaran terbesar adalah menyarankan anggota ke arah fokus terhadap pelanggan, memudahkan proses dan menggunakan sepenuhnya teknologi baru bagi membentuk nilai dan memberi penyelesaian kepada keperluan pelanggan yang kian meningkat dengan cara kos yang lebih efektif. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazmin bin Muhammad Syafiq, bernombor metrik 290763, akan meneruskan perbincangan tentang strategi yang sesuai untuk Telekom Malaysia TM. Jadi TM merupakan antara syarikat yang utama yang mengendalikan servis-servis berkaitan internet dan
di masa pemodenan arus teknologi internet yang bergerak laju ini, terdapat banyak peluang yang boleh diambil TM untuk meneruskan keberadaan dalam pasaran digital. Okey, menerusi laporan tahunan TM 2019, TM telah membentangkan strategi di mana mereka memfokuskan tiga fokus utama, iaitu perkhidmatan konvergen, mudah dan digital, kos yang lebih rendah dan efisien. Seterusnya, inisiatif strategik 2019 yang dikeluarkan oleh TM menerusi laporan tahunan 2019, terdapat tiga aspek utama penting yang ditekankan TM untuk sebagai strategi mereka. Yang pertama, pemerolehan pelanggan dan keuntungan pendapatan. Ini bagaimana mereka memperoleh pelanggan, menarik perhatian pelanggan, dan bagaimana mereka membuat strategi untuk meraih keuntungan pendapatan. Bukan sahaja dari satu produk, mereka malah terdapat juga keuntungan daripada produk-produk mereka yang lain. Seterusnya, pengalaman pelanggan. Okey, customer service. Apa yang mereka tekankan adalah mereka akan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, di akhir pasca sebelum COVID ini, mereka ingin memberi untuk menaikkan rangkaian infrastruktur di seluruh negara. Jadi kita memperincikan tentang strategi mereka. Okey, yang pertama tentang pemerolehan pelanggan dan keuntungan pendapat. Bagaimana mereka memberikan strategi untuk memperoleh pelanggan dan meluaskan keuntungan pendapatan. Yang pertama, mereka perlu mengenal pasti apa cabaran dia punya problem dalam syarikat mereka yang akan mereka tempuh, dan mereka akan menukarkan untuk menjadikan strategi. So, yang pertama, mereka mengenal pasti tentang cabaran dalam pasaran runcit, di mana pasaran runcit mereka yang mereka tembusi adalah pasaran digital. Pasaran digital ini merupakan pasaran yang baru yang dikatakan sedang meningkat dengan lajunya seiring dengan perkembangan teknologi semasa. So, bagaimana mereka nak melawan pesaing-pesaing mereka dalam pasaran runcit seperti Time, telco lain, Celcom, Digi, dalam memperoleh pelanggan. Mereka perlu mengkaji saluran jualan dan pengedaran. Bagaimana mereka guna approach untuk direct selling, dan guna ejen-ejen. Bagaimana diorang perlu mengkaji semula bagaimana channel medium yang diorang gunakan, adakah bersesuaian dengan isu semasa, dengan konteks semasa. Seterusnya, perpindahan pelanggan yang memudahkan. So, sebelum ini mereka menggunakan streaming mana itu rangkaian 3G, dan mereka mengeluarkan satu produk Unify, sebuah rangkaian 5G, mana kalau pelanggan yang daripada streaming nak pergi melanggan Unify, iaitu dua produk yang berbeza, mereka akan cuba mempersenangkan proses tersebut supaya memudahkan urusan pelanggan. Seterusnya, bagaimana mereka mempromosikan produk-produk mereka. Mereka perlu mengutamakan nilai dan manfaat produk. Produk itu bukan sahaja untuk kegunaan pelanggan, malah produk itu sendiri memberikan manfaat dan nilai dalam membentuk sesebuah kemasyarakatan. Seterusnya, mengadakan kempen. Mereka perlu membuat
kempen yang berteraskan, yang memberikan nilai-nilai murni, nilai-nilai yang boleh membentuk masyarakat, seperti mengiklankan di televisyen. Itu dalam pendekatan klasikal. Kalau dalam pendekatan yang lebih moden, mereka boleh membuat iklan di media sosial selain daripada di TV-TV, di akhbar-akhbar dia. Okay. Poin yang seterusnya, memperluaskan potensi digital dalam sektor swasta dan awam. Yes, ini strategi yang ingin digunakan TM untuk memperluaskan potensi digital, pasaran digital dalam bukan sahaja dalam sektor awam, malah dalam sektor swasta yang boleh memberikan keuntungan. Apa yang mereka perlu buat? Mereka perlu memahami kehendak pelanggan, memberikan penyelesaian khusus mengikut keperluan industri mereka, dan meningkatkan usaha jualan secara terus. Seterusnya, dalam mereka juga membuat strategi untuk meningkatkan pendapatan bukan sahaja dalam peringkat domestik, malah global. So, bagaimana mereka ingin mencapai ke tahap global, mereka perlu mengadakan kerjasama antara pemain industri dan pasaran. Kerana apa yang membuatkan kerjasama antara pemain industri dan pasaran ni, mereka akan mereka akan membolehkan peluang perniagaan tu lebih membesar dan berkembang dalam pasaran digital ini. Seterusnya, pengalaman pelanggan, customer service. So, mereka membentangkan strategi di mana mereka ingin meningkatkan pengalaman pelanggan untuk menarik lebih pelanggan menggunakan produk-produk mereka. Yang pertama, mereka memfokuskan tentang memudahkan interaksi secara digital. Interaksi secara digital di mana interaksi yang dilakukan di atas talian atau secara online, dan segala proses tu berlaku dengan senang dan mudah sebab tak perlu bersemuka, masa time fleksibel, hanya perlukan masa bila untuk berinteraksi. So masa itu fleksibel, so itu memudahkan. Kalau ada feedback daripada pelanggan boleh terus react dengan pelanggan. So seterusnya, memang mereka perlu memperbaik keseluruhan proses operasi. Kita sudah membincangkan tentang laporan tahunan 2019 TM yang mereka memberikan fokus tentang beberapa aspek. Jadi sekarang ini kita akan memfokuskan lagi cadangan strategi yang boleh TM memperbaikkan supaya lebih berada dalam pasaran digital untuk jangka masa yang lama, terutamanya pasca COVID. So, 3 fokus yang cadangan strategi yang diutarakan adalah: yang pertama, semestinya kecemerlangan pelanggan, bagaimana mereka berinteraksi dengan pelanggan, bagaimana mereka memberikan solusi kepada masalah yang dihadapi pelanggan. Dan seterusnya, untuk sentiasa berada dalam pasaran, untuk lebih lama dalam pasaran, yes, mereka perlu menjanakan pendapatan. Bagaimana mereka menjanakan pendapatan, nanti kita beritahu. So, seterusnya, yang terakhir yang kita boleh fokuskan adalah menggunakan tenaga kerja yang optimum, kerana penggunaan sumber-sumber resources suatu organisasi dengan efisien dapat mengoptimumkan pendapatan suatu syarikat. So, kecemerlangan pelanggan, pengalaman pelanggan yang lancar dan mudah. Okay. Bagaimana mereka dapat meningkatkan pengalaman pelanggan? Mereka perlu menambah baikkan kemahiran barisan hadapan frontliner, orang yang
berinteraksi dengan customer sendiri, mana barisan hadapan yang paling dekat dengan customer. So mereka perlu ada kemahiran bagaimana mereka boleh menjaga dan menarik pelanggan yang menghadapi masalah. Seterusnya, seperti contoh, kalau pelanggan ada feedback, ada masalah, mereka boleh terus buat aduan atau feedback, dan frontliner inilah perlu dengan segeranya membuatkan pengalaman pelanggan yang lancar dan mudah. Seterusnya, bagaimana syarikat boleh mendapatkan feedback yang lebih baik daripada pelanggan. Mereka boleh menilai kepuasan setiap pelanggan melalui NPS. NPS ni satu penilaian daripada orang luar yang boleh digunakan untuk syarikat untuk menilai potensi atau kemahiran mereka, prestasi mereka dalam proses customer service mereka. So, secondly, penjanaan pendapatan. Bagaimana mereka boleh fikir untuk strategi untuk meningkatkan pendapatan untuk jangka masa yang panjang di dalam pasaran digital yang baru. So, yang pertama, mereka boleh meluaskan jualan di tempat permintaan tinggi, kerana mereka perlu mencari demand di satu tempat. Seperti contoh, kebanyakannya kita tahu di bandar-bandar, dan mereka boleh meningkatkan proses promosi dan pemasaran produk jualan mereka di tempat-tempat yang permintaan tinggi. Seterusnya, mereka perlu membuat portfolio produk yang lebih bagus, iaitu dengan mereka perlu describe produk mereka dengan nilai yang kukuh, dengan nilai yang stabil, di mana orang ramai atau pelanggan boleh senang untuk menarik perhatian dalam membeli produk tersebut. Sekian, terima kasih.